KPM. Kenapa macam ni ah? So tengok apa? Cikgu, saya tengah muat naik gambar saya dekat social media tapi macam tak boleh lah, cikgu. Oh, Sean selalulah muat naik gambar kan? Cikgu. Sean tahu tak kat mana pergi gambar-gambar yang kita muat naik? Dekat internet lah, cikgu. Internet tu kat mana? Okey, baiklah kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan untuk hari ini, bersama kita juga ada seorang cikgu bersama kami iaitu Cikgu Syaparin. Okey, tetapi sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa mengikut SOP bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel sanitasi tangan ataupun gel pembasmi kuman dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter seperti saya dengan cikgu ya. Sekarang cikgu kita boleh bukalah mask ataupun pelitup muka kita. Pakailah hand sanitizer dulu. Kita buka pelitup muka sebabkan jarak di antara kita pun selamat lebih daripada 1 meter kan cikgu. Dan apabila kita buka pelitup muka ya kepada adik-adik yang menonton di rumah, pastikan simpanlah di tempat yang selamat. Contoh macam cikgu simpan dalam poket, macam saya ada bekas khas untuk simpan pelitup muka. Jangan letak merata-rata tempat, atas meja, atas kepala, janganlah. Okey, baiklah cikgu. Saya nak tanya sebelum itulah saya nak cikgu kenalkan diri cikgu dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaparin bin Osman daripada Kolej Vocational Datuk Seri Abu Zahar Isnin, Jasin, Melaka. Jadi saya perkenalkan diri saya telah mengajar selama lebih kurang 19 tahun. Ya. Dan juga sekarang ni saya mengajar sistem komputer dan rangkaian. Ya. Saya ijazah dalam bidang sarjana muda sains serta pendidikan dalam bidang pengajian Islam. Sarjana maksudnya master pun dalam bidang pengajian Islam. Kan tetapi ada tambahan lagi ilmu iaitu berkaitan dengan komputer. Saya ada mempunyai diploma kemahiran Malaysia dalam bidang sistem komputer level 2, 3, 4 dan 5 diploma lanjutan dan juga diploma kemahiran Malaysia dalam bidang rangkaian komputer. Ya. Okey, baiklah. Memang cikgu memang sangat-sangat berilmu berkenaan dengan topik yang kita akan teroka pada hari ini. Apa yang kita akan teroka sebenarnya cikgu? Okey, tadi saya tanya Sean tentang server betul? Ya betul. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang server. Jadi kalau kita tengok tadi, ya. Tahu tadi mana pergi gambar-gambar yang kita muat naik? Tak pasti, cikgu. Tak pasti. Okey, yang ini tadi kalau kita naik di FB, ini iaitu server farm. FB yang berada di Sweden. Okey, tapi sebelum tu saya nak minta izin kepada penonton kami ya sebab kami akan menggunakan banyak istilah dalam bahasa Inggeris ya berkenaan terutamanya dalam subjek teknologi ni. So, kami nak minta izin untuk menggunakan istilah-istilah tersebut yang ada dalam bahasa Inggeris. Okey, cikgu, silakan cikgu. Okey. So tadi adalah server farm ya? Server farm yang berada di Sweden. Maknanya semua gambar yang kita muat naik ke Facebook tu akan disimpan di sini? Akan berada di sini. Besar tu, cikgu. Ada banyak lagi server-server farm yang berada di dunia ni. Kita ada bersama student kita ini lagi. Kita belajar murid-murid kita. Betul. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam, cikgu, bukan hanya kita berdua saja kan, cikgu. Kita juga ada tetamu khas yang bersama kami dalam talian. Jom kita tengok siapa dia. Hai semua. Hai, selamat pagi. Okey, nanti saya akan sebut nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita ada Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhammad bin Muhammad Fazli. Terima kasih. Hakim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Hakim bin Hafiz. Dan seterusnya Hamizah. Assalamualaikum, nama saya Nur Hamizah binti Muhammad Syam. Terima kasih. Dan seterusnya Syamira. Selamat sejahtera, nama saya Nur Syamira. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Irdina. Assalamualaikum, nama saya Irdina Farina binti Muhammad Amin. Terima kasih. Dan seterusnya dan terakhir tu Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Hakimi bin Azman.
Okey, terima kasih. Itulah dia tetamu khas kami yang ada dalam talian daripada College Vocational Datuk Seri Abu Zahar Isnin. Daripada Melaka. Cikgu pun daripada Melaka, cikgu? Ya, saya datang dari Melaka. Pagi tadi cikgu datang ni ya? Bergerak ke sini. Okey, cikgu, saya nak tanya ya. Sebab tadi cikgu ada cakap ada banyak server di dunia ini kan? Betul. Yang ini adalah yang paling besar ke cikgu? Oh, bukan. Server yang paling besar berada di Tahoe Reno, Nevada, Amerika Syarikat. Berapa besar tu cikgu? 7.3 kaki persegi. 7.3 juta kaki persegi. Wah! Begitu besar. Kalau kita bandingkan dengan yang ini cikgu? Jadi Kalau yang ini tak termasuk dalam 1 hingga 10 yang terbesar. Oh, ya ke? Okey. Yang kedua China, panjanglah sikit nak ceritanya kan, banyak dia punya. Tapi yang ini antara yang server yang digunakan oleh Facebook lah untuk ni. Dan semua macam kita simpan kan daripada 10 tahun, 15 tahun yang kita simpan di FB dan sebagainya, semua akan boleh recall balik. Jadi semua ni akan berada di farm server ni. Dia akan simpan di sini. Okey. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okey, adik-adik, saya nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa mengikut SOP, kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman dan juga pakai pelitup muka. Dan apabila berada di kalangan orang ramai, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah cikgu, cikgu boleh teruskan untuk penerokaan kita pada pagi Okey, ini. tadi Sean dah tanya tentang server farm. Ya, Ini betul. keadaan luaran. Ya. Kita tengok semua keadaan dalaman, keadaan macam mana pula. Okey. Dalam keadaan server farm ataupun database center. Okey. Okey, ini dalam dia. Ya. Kemudian ini antara contoh server lah. Kalau kita Bila buka, dia dah pasang ni, buka rak tu nampak yang inilah. Yang inilah. Nampak macam transformer sikit kan. Tapi inilah yang berada di belakang data-data yang kita simpan. Ya. Macam hard disk kita, kalau kita letak gambar, masuklah hard disk kita. Ya. Kita upload, dia pergilah kepada server ni untuk disimpan. Okey. Itulah Jadi, dia. kemudian kita tengok sebenarnya setiap organisasi ni dia memerlukan server. Contoh macam Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM ada ramai staf kan? Banyak. Ramai pergi. So setiap staf ada email masing-masing untuk kita sampaikan maklumat. Kemudian ada database masing-masing. Jadi kemudian ada printer server dan sebagainya, kita nak combinekan semua sekali tu. Jadi di mana setiap tu perlu simpan dan perlu ada. Setiap organisasi perlu ada server. Jadi hari ini kita akan teroka disebabkan kita hari ini slot teroka, kita akan teroka. Jadi server ni ada beberapa jenis lah. Kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis. Jadi antara contoh-contoh server yang ada kat sini saya ada bawa. Sebab kita nak teroka, ni contoh server. Kemudian kita tengok apa beza server dan juga komputer biasa yang ada kat rumah kita. Okey, ada kat rumah kita dah biasa tengok kan. Tapi server kita tak disimpan. Ada orang simpan server kat rumah? Ada tak? Tak ada kan. Tak ada. Sean ada server rumah ke? Tak ada kan? Komputer je. Komputer. Okey, jadi sekarang ni yang contoh yang saya bawa untuk kita teroka pada hari ini adalah contoh server. Yang ini dipanggil sebagai tower server. Tower server. Kita boleh buka saja. Okey. Ni dalam dia. Wow. Itulah dia. Tapi dan nampak macam komputer je tu. Nampak macam komputer tapi dia ada semua ada dua redundant. Okey. Maksudnya dia special, dia boleh slot, dia boleh buka. Cikgu, tapi kalau buka tu masih berfungsi ke? Masih berfungsi. Sebab tu dia server, dia tak boleh off kan. Dia tak boleh shut down kan, tutup. Dia mesti sentiasa on. Jadi kita boleh, kalau contoh ni rosak, kita tukar yang ini, kita masuk yang lain pula. Okey, tadi cikgu keluarkan tu apa cikgu? Itu kipas lah. Kipas. Kipas untuk penyejukan dia lah. Dan server dia perlukan banyak kipas lah. Ya, sebab dia ada banyak sangat benda kat dalam kan, dia akan jadi panas. Dan dia punya power supply lah. Sebab kita kadang-kadang kita nak senang nak sebut macam tu je lah kan. Kita boleh cabut dan keluarkan.
Dan dia ada 2 satu lagi. Kalau kata yang ini rosak, kita keluarkan satu lagi. Cikgu, saya tunjukkan dekat mereka yang menonton di rumah. Itulah dia. Ini apa, cikgu? Power supply lah. Power supply. Bekalan kuasa dia lah. Bekalan kuasa dia. Okey. Tapi yang ni dia macam yang backup, cikgu? Yang dia ada 2. So kalau satu masalah, satu lagi backup. Okey. Okey, alright. Kita pasang balik. Pasang dia tapi just kalau slot in dua-dua saja. ada masalah macam mana, cikgu? Jarang berlaku. Okey. Kalau berlaku, itu yang berlaku, server down. Ada alasan kan? Okey. So kita pasang je. Dia pun tak susah sangat pun pasang dia. Simple-simple je kan? Okey. Okey. Senang ya buka macam ni. Yang ini mount tower server. Ya. Kemudian kita ada contoh ni mount rack server. Mount rack server. Phone sama juga. Itu apa tu, cikgu? Power supply. Dia tadi besar. Ya. Yang ini kecil. Yang ini kecil punya. Tapi apa perbezaan, cikgu? Kalau yang besar tu dengan yang kecil? Kita kena terangan lepas ni lah. Lepas ni kita ada lagi untuk terangan secara jelas. Jadi, kita dah tahu apa ni. Kita dah teroka sikit-sikit. Banyak kalau nak teroka lah. Tapi kita kena tanya pelajar kita lah. Sebab pelajar kita ada depan kita ni sekarang ni. Ya, betul. Murid-murid kita semua ada kat depan kita. Okey, jadi saya nak tanya pada pelajar. Dah sedia ke belum? Kalau sedia bagilah thumbs up. Okey. Jadi saya nak tanya dulu siapa yang bertuah ni? Muhammad Muhaimin. Okey, berikan saya 2 jenis server. Tower server dan rack mount server. Tower server, rack mount server. Okey. Saya pilih seorang lagi untuk jawab. Tengok ada betul ke tidak. Irdina. Lagi satu server, Blade server. Blade server. Kita pilih satu lagi lah. Setakat ni saya belum dapat lagi jawapan yang saya nak ni. Ya ke? Belum lagi ni. Okey. Okey, saya cuba. Siapa lagi yang ada tu? Nurul Syamira. Cuba. Mana tahu betul kali ni? Mic boleh buka. Mic tu dekat sikit dengan mulut. Ya. Terima kasih. Ada 3 je tak silap. 3 je. Betul ke, cikgu? Okey, tak apa kita dengar jawapan dulu, nanti kejap lagi saya terangkanlah Okey, boleh sebut lagi sekali jawapan anda? Tak dengarlah tadi. Ada mount rack, ada blade server dengan tower unit. Okey, tapi itu bukan jawapan yang cikgu carilah. Setakat ini itu bukan jawapan belum saya lagi. cari. Okey, mungkin cikgu boleh berikan jawapan cikgu Okey. lah. Okey. Ini yang biasa berlaku kesilapan kepada pelajar lah. Maksudnya dia tak betul-betul kaji soalan tu nak apa sebenarnya. Soalan tu dia nak apa sebenarnya? Tanya tadi jenis server. Maksudnya bila jenis server dia boleh kita bahagikan kepada 2 saja. Iaitu jenis server berdasarkan fungsi dan jenis server berdasarkan bentuk fizikal, form factor. Jadi dia ada 2. Pertama berdasarkan fungsi, kemudian yang kedua berdasarkan form factor dia. Jadi berdasarkan fungsi, semua server ni dia akan lihat pada fungsi dia nanti. Okey, berdasarkan fungsi contohnya dia akan server ni berperanan sebagai apa? Contohnya sebagai web server. Ataupun contohnya sebagai mail server. Ataupun sebagainya printer server. Jadi dia ada banyak Ada berapa itu? Ada 5. Ada 5. Okey. Kemudian kalau kita tengok sekali jenis server berdasarkan bentuk fizikal pula. Bentuk fizikal maksudnya yang ini yang tadi saya tunjuk tadi ada tower server. Sebab dia apa bentuk tower. Tinggi. Dia sebenarnya ada kaki yang gini. Ada. Kaki saya tak bawa. Kesian. Dia tak boleh jalan dah macam tu. Dia tak boleh jalan. Okey. Kemudian yang kedua ni mount rack server. Mount rack server ni sebenarnya yang kita pasang kat dalam rack. Dekat dalam rack. Cuba nak rack. Okey, apa ni? Sean mintakan saya ambilkan satu gambar rack bawah yang warna kuning ni. Warna kuning tu. Yang ni bukan. Yang ni ke? Boleh. Okey. Satu lagi yang bawah tu. Okey. Bukan yang tu, yang ini. Yang ini. Okey. Okey, yang ini rack, mount rack. So kita akan pasang ni. Kita akan pasang server mount rack ni di dalam rack ni. Setiap ni dia akan pasang. Selit dekat dalam. Dia akan selit-selit. Pernah nampak macam ni? Yang ini biasa kita nampak. Yang ini biasa kita nampak. Sebab kebanyakannya organisasi sederhana dan besar, dia akan guna mount rack server. Ini untuk jimatkan ruang lah kalau bandingkan dengan yang tu kan? Yang ini, itu lagi besar. Dia sebenarnya untuk organisasi yang lebih kecil. Maksudnya mungkin dia hanya pengguna dalam 100 orang, pekerja dia 100 orang. Jadi dia boleh
pakai satu server ni untuk arrangekan semua sekali. Tapi kalau besar sikit, contohnya dia lebih besar, jadi dia ada perlu satu server, 2 server, 3 server, 4 server, 5 server dan dia akan susun di dalam mount rack server. Ini dipanggil mount rack server. Oh, okey. Kemudian yang ketiga tadi, macam tadi yang pelajar-pelajar kita, murid-murid kita sebut tadi. Ya. Dan ni yang server ni, dan server ni kita ada dia ikut saiz. Okey, saya nampak apa tu? Ada saiz dia. 42U, 37U. Apa? 42U, 37U, 32U, 22U. Okey, UU tu menunjukkan dia punya saiz lah. Okey. Jadi perbezaan dari 1U saiz ni, dia? Okey, ya. 1U maksudnya 1.74 inci. 1.74 inci. Kalau kita pakai inci lah. Okey. Kalau kata kita tak pakai inci, Ya. dia akan jadi 44.5 mm. Macam tu kan. Kalau sinilah kalau saya tunjukkan okey, bawa. saya bawa kan, okey, saya bawa okey. saya punya ni. Ya. Dia lebih kurang dia 1.74 kat sini. Ibu satu lah. Lebih kurang macam tu. 1U. Okey. 1U. Kalau kata kita 42U ni tadi, Ya. kita imagine lah. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Darab apa Macam ni, tu. 1.74. Yang kita akan pasang macam tu lah. Ya. Okey. Ni so maksudnya boleh faham lah. Pelajar pun nampak boleh faham kan? Okey. Okey, jadi ini contoh kita punya mount rack. Kemudian yang ketiga, kita pergi kepada blade server. Blade server. Okey, blade server. Okey. Kita tunjuk gambar. Sebab banyak server kita nak bawa, kalau kita bawa semua server, kita bukan bawa lori pula kan. Okey. Jadi ini contoh blade server. Ya. Jadi blade server ni dia lebih kecil dan tapi dia lebih berkuasa. Oh. Dan biasanya macam kita tengok tadi, organisasi besar, media sosial dan sebagainya, dia akan pakai blade server. Blade server ni pula, dia ni contoh ni satu server, 2 server, dalam satu casing ni dia boleh masukkan banyak server. Dalam satu casing. Tadi dalam satu rack. Ya. Dia masukkan beberapa server kan? Ya. Yang ini dalam satu casing dia masukkan beberapa server dan casing ni pula dipasang Di dalam. macam ni contohnya. Oh. Yang ini blade server lah. Oh, itulah dia. Yes. Kalau Yang kita ini- bandingkan dari segi saiz, cikgu. Ya, kalau bandingkan dengan yang ada atas meja ni Betul? dengan blade server, maknanya blade server lagi kecil daripada ni, cikgu? Yes. Blade kecil lagi, lebih kecil dan dia lebih berkuasa dan lebih banyak yang kita boleh masukkan. Dan semua tempat boleh masukkan. Yang ini lebih sesuai untuk organisasi kecil. Maksudnya IKS ke syarikat-syarikat kecil, dia buat satu server dah cukup dah. Jadi syarikat-syarikat yang sederhana besar dia akan pakai ini untuk pasang ni. Ya. Sebab dia berbeza harga dia dan sebagainya. Harga dia lah. Agaknya lagi kecil tu lagi mahal lah. Jadi organisasi besar macam FB dan sebagainya, media sosial dan sebagainya diperlukan. Ini pun dah jadi server farm tu lah. Ya. Yang kita tengok gambar tadi, contohnya gambar yang besar-besar ni semua, itu semua merupakan blade server yang dimasukkan ke dalam ni. Tapi blade server tu memang sangat mahal. Mahal lah. Dan saya pun tak dapat bawa. Ya. Okey. Okey. Jadi Tanya kita juga dah tahu. murid-murid kita yang ada dalam talian, adakah anda ada apa-apa soalan? Ada tak apa-apa soalan? Ke semua faham? Semua faham? Okey, semua faham bagi thumbs up lah. Okey. Tapi tanya tanya salah kan? Sekarang ni dah tahu tak jenis-jenis server tu? Cikgu ada apa-apa soalan nak tanya kepada murid-murid kita? Kita masih ada masa, Cikgu, sebelum kita rehat. Kalau ada Okey. apa-apa soalan, Cikgu? Tadi kita dah tahu tadi jenis-jenis server tadi. Kita dah tahu jenis-jenis server berdasarkan fungsi, berdasarkan bentuk fizikal. Ya. Okey. Tadi kita dah tahu tadi, kita nak sebut balik jenis-jenis server berdasarkan fungsi. Okey. Berdasarkan fungsi. Minta Faiz yang saya belum sebut nama sebelum ni. Faiz belum lagi. Faiz saya belum sebut nama. Jadi Faiz beritahu saya. Kita ada database server, file server, mail server, print server dengan web server. Okey. Boleh Jawapan terima? betul, Cikgu? Betul? Betul lah? Boleh terima jawapan? Okey. Satu lagi, Cikgu. Satu lagi. Ya. Ada pelajar pula nak tanya saya apa-apa yang tak faham? Kalau nak tanya? Kalau tak faham, kalau tak nak tanya, saya tanya awak pula lah. Boleh. Okey. Kalau dah tanya tadi, okey, kalaulah contoh, saya ada satu syarikat ataupun kita bagi contoh Didik TV KPM lah. Ya. Okey, kita letaklah Didik TV KPM ada berapa staff lebih kurang? 100? Lebih kurang lah. Okey, 100 contoh lah macam tu. Okey, saya nak tanya pelajar siapa yang boleh jawab, angkat tangan ataupun terus jawab. Maksudnya dia yang boleh jawab lah. Ya. Maksudnya terror lah tu kan. Pandai lah. Okey. Okey.
Jadi siapa yang boleh jawab agak-agak kalau kata Didik TV KPM yang ada 11 orang staff tadi, server apa yang agak-agak kita boleh gunakan, jenis server tadi? Daripada 3 jenis server tadi, tower server, mount rack server dengan blade server, agak-agak untuk Didik TV KPM kita nak guna server jenis apa? Cepat. Okey. Tadi berapa orang staff cikgu? 11 kan 100 staff. Lebih kurang. Lebih Saya kurang letak 100 macam tu lah. Saya letak okey, macam tu. okey. Siapa yang nak jawab Siapa tadi? nak jawab tadi? Hakim, ya Hakim. Hakim, okey. Yang sesuai kita gunakan tower server. Tower server. Tower unit lah. Pandai Hakim. Jawapan. Saya Jawapan beritahukan betul, cikgu? Boleh? jawapan tepat. Alright. Sebenarnya Hakim memang ambil perhatian apa yang saya cakap. Maksudnya memang kalau kata kalau dalam lingkungan staff kita lebih kurang 100 orang dan sebagainya, jadi tower server yang paling sesuai. Jadi kalau kita guna mount rack server dan sebagainya, kita memerlukan kos operasi yang akan menyebabkan kos apa kita tinggi. Ya, betul. Jadi kita just ambil yang ini. Walaupun besar sikit, berat dan sebagainya nak angkat, tapi dia sesuai sebab dia dah lengkap dalam satu tower ni, satu unit. Okey. Kita Baiklah ada. cikgu, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syaparin. Betul. Okey, jangan lupa ya kepada mereka yang menonton di rumah untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti di hadapan saya ini, pakailah gel pembasmi kuman, kerap cuci tangan, pakai pelitup muka apabila berada di kawasan luar rumah dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah cikgu, kita teruskan penerokan kita itu. Okey. Jadi kita dah tahu tadi, server berada di belakang. Ya. Maksudnya kita tak nampak. Memang kita tak tahu, kadang-kadang kita upload dengan barang sebagainya, kita tahu mana pergi dan sebagainya. Ya. Dia akan pergi kepada server. Jadi benda tu memang tak nampak dan kita selalu nampak yang ada depan kita lah. Contohnya desktop komputer kita, Ya, kita betul. punya laptop komputer, kita punya handphone dan sebagainya, itu yang kita nampak. Ya. Jadi benda yang kita tak nampak. Jadi tadi kita dah terang berkaitan dengan jenis server, jenis-jenis server berdasarkan fungsi dan juga bentuk fizikal. Ya. Okey, jadi kita akan lebih mendalam tajuk kita pada hari ini. Lebih kita dalamkan sikit. Ya. Jadi kita nak tahu kalau kata mount rack server, apa dia punya kelebihan, apa kekurangan. Kalau kata tower server, apa kelebihan, apa kekurangan. Okey. Blade server, apa kelebihan, apa kekurangan. Okey, jadi saya nak minta pelajar dulu lah. Saya nak minta pelajar dulu beri saya 2 kelebihan blade server. 2 kelebihan blade server. Blade server. Dua kelebihan blade server. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Okey, Muhaimin. Muhaimin ni pelajar pandai ni. Ya ke? Ya. Okey, Muhaimin silakan. 2 kelebihan blade server ialah dapat letak jumlah server yang banyak dalam satu ruang yang kecil Ya. dan memerlukan keperluan kuasa yang rendah. Betul ke Pandai? itu? Adakah Betul? itu jawapan utama anda? Tapi memang betul. Okeylah, betul lah. Maksudnya Muhaimin ni memang maksudnya pelajar yang pandai. Kita kena bagi pujian kepada dia. Senyum je Nanti Muhaimin. lagi semangat dia kan untuk cakap lagi lepas ni. Ya. Tapi memang dia betul-betul pandai lah. Okey. Jadi sekarang ni kita akan terus kita punya mendalam sikit. Ya. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu tadi kita ada mount, kita ada tower. Kita ada mount rack. Ya. Biasalah kalau kata ada kelebihan, dia akan ada kekurangan. Ya, saya baru dia nak tanya aku. Okey, tak apa. Semua orang pun macam tu juga. Kan? Ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Okey. First kita tengok tower server. Ya, cikgu. Okay, kita dah tahu bentuk tower server berdasarkan nama dia pun kita dah tahu tower dia tower server. Ya. Jadi ciri fizikal dia berbentuk tower. Ini server yang paling asas sekali. Paling asas. Okey. Maksudnya sebab tu jadi kita kata syarikat kecil dan sebagainya memang sesuai untuk guna. Okey, kemudian apa lagi dia punya ciri dia? Dan fungsi dia fungsi dia akan kembali kepada fungsi asal tadilah. Ya. Kalau kata dia jadikan dia sebagai web server, tapi kalau biasa syarikat kecil, satu server ni dia akan jadilah dia semualah. Ya. Dia akan jadi semualah. Dia akan jadi web server, dia akan jadi printer server, dia akan jadi database server, Semua dalam. pun boleh lah. Semua boh. Semua boleh. Sebab bila Okey. nanti sebab yang ini kita baru belajar perkakasan dia hardware. Ya. Sebab lepas ni kita akan belajar lagi, lepas daripada kita dah belajar hardware ni, Ya. kita kena belajar pula software.
perisian. Jadi dalam perisian pula nanti kita akan belajar servis-servis yang disediakan dalam perisian tu. Sekarang ni kita panggil server kan. Kalau kata sebenarnya kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil pelanggan lah. Pelanggan. Tapi bila kita sebut pelanggan, bila saya WhatsApp member kata saya nak terang kat pergi Didik TV ni nak terang pasal pelanggan ni. Dia kata bila pula buka kedai makan ada pelayan kan? Ada pelayan apa benda pelayan kan? Perkakasan pelayan. Dia pun pelik pelayan apa pula buat perkakasan ni. Tak ada, saya cakap perkakasan tu kalau bahasa Inggeris server lah. Server. Jadi kalau kata kita server tadi kita nak kena terangkan balik. Nak kena terangkan balik. So sekarang kita server dah. Okey, jadi sekarang ni kelebihan ni tadi murah. Kalau bandingkan dengan Mountrack, bandingkan dengan Blade. Blade tadi saya cakap Blade yang paling mahal lah kan. Okey, jadi dia paling murah. Okey. Berapa anggaran kos dia agak-agak Berapa anggaran kos untuk satu ni? Biasanya Sean boleh teka tak agak-agak? Okey, saya rasa lebih mahal daripada komputer. Oh, betul? Okey, betul. Mungkin dalam Pandai. 10,000. Pandai, lebih kurang harga dia macam tu. Oh, yeah! Takut silap tadi. Okay. Betul. Jadi lebih kurang harga dia macam tu. Jadi sesuai untuk pakai. Dia kurang kos operasi. Yang kedua dia cekap dan mesra alam sebab dia tak perlukan kawasan yang luas. Dia punya kepanasan pun dia tak perlu. Mungkin kita masih perlukan dalam kawasan yang berhawa dingin. Tapi tidak perlu yang kuat lah. Kemudian mungkin macam kalau sini cuaca kat sini cuaca pula tapi suhu kat sini okey lah. Okey, maksudnya sesuai dah, cukup dah. Tak perlu lagi tambahan-tambahan dan sebagainya. Kemudian dia bersifat scalability. Maksudnya dia boleh tambah-tambah. Okey, contohnya hari ini kita ada 100 staff. Esok kita perniagaan dah maju. Kita tambah lagi 100 staff. Kita just tambah satu lagi letak tepi dia. Baru dapatlah dua server. Untuk kita tampung keseluruhan pula. Okey, jadi tak ada masalah. Jadi dia boleh ni. Tapi apa dia punya kekurangan pula? Tadi kan ada. Baik kita tanya pelajar pula. Pelajar takut. Tadi cikgu cakap ada di mana ada kelemahan, kelebihan di situ pun ada kelemahan. Ada kelemahan dia pula. Okey, siapa nak cuba? Siapa yang rasa nak lawan Muhaimin ni? Muhaimin paling teruk. Itulah angkat tangan lah. Faiz memang pantang dicabar kan? Okey. Okey. Oh, kena pasang mic ya, pasang mic. Kelemahan ya untuk kelemahan untuk dia. Okey. Satu, dia besar dan berat. Okey. Pandai. Yang berat lah. Lepas tu yang kedua, dia banyak kipas menyebabkan benda ni bising, shower ni bising. Okey. Yang ketiga, dia punya nak pasang dia tu kabel semua tu complicated. Oh. Okey. Ada lagi tak? Tu je. Okey, 3 je. Kenapa? Memang dia orang semua pandai-pandai sekarang ni kot. Jadi Okey semua lah. tera-tera nampaknya. Maksudnya jawapannya tepat, padat ni. Okey, jadi memang betul. Maksudnya kalau kata tower ni kelemahan ni ialah dia sangat berat. Saya bawa naik atas tadi kena 2 orang lah. Dan kena bawa sebab untuk bantu ni memang berat. Beratlah. Kalau seorang-seorang angkat sakit pinggang lah. Okey. Jadi kelemahan dia berat. Jadi kalau kata kita nak angkat kat sini susah. Yang ketiga yang disebutkan oleh betul Hakim juga. tadi ada oleh Faiz tadi. Siapa Pemasangan lagi? infrastruktur dia lebih rumit. Okey. Sebab tadi kalau kata yang ini, maksudnya dia perlu infra dia perlu banyak lah. Maksudnya plug banyak dan sebagainya. Kalau tadi ni dia satu je. Maksudnya dia hanya satu tempat dan dia ada banyak server dia boleh masukkan. Tapi yang ini kalau kita nak tambah dan sebagainya, kita kena tambah infra lah, plug dan sebagainya. Itu kita kena tambah. Dan dia tadi bising tadi cakap. Okey, boleh. Okey, kita tunjukkan kepada penonton kita kat rumah. Okey. Nak tengok tak sama ada betul-betul rumit ke tak pemasangan dia. Okey, dah nampak dah. Sangat rumit. Ada banyak kabel sini sana dan dia berat dan dia ada banyak peralatan kat dalam ni lah. Dia ada 2 motherboard dan sebagainya. Dan dia lebih besar. Tapi dia kelebihan dia murah sikit. Yalah, kalau bandingkan dengan yang lain. Dia murah dan dia boleh affordable lah. Maksudnya dia mampu milik untuk siapa-siapa. Kalau ada rasa rumah ramai adik-beradik dan sebagainya, kita perlukan server lah sebab kita nak bagi email pada adik-beradik kita sendiri. Yalah kan. Contohnya Sean at family.com. Boleh? Boleh kita juga. boleh. Kemudian apa-apa data semua kita masuk dalam server kita. Kemudian kita boleh kongsi pula. Printer kita boleh print melalui server kita untuk print. Okey. Maksudnya dia boleh pusatkan apa saja data-data yang berada dalam keluarga kita boleh. Kalau nak buat macam itulah. Tapi jarang orang buat.
Kan? Keluarga ada server kot, server keluarga kan. Ya. Jadi tapi memang boleh. Ya. Jadi syarikat memang kena ada lah untuk pakai. okey. Jadi itu kelemahan dia complete agak ada kompleks sikit. Ya. Ni kemudian nak tambah dia kena tambah unit je lah kan. tambah plug dan sebagainya walaupun dia senang scalability untuk tambah Ya. tapi dia kena ada infra untuk bila kita nak tambah. Banding dengan rack tadi, Ya. mount rack tadi kalau kata kita nak tambah kita slot in saja. Betul kan? Ya. Kita slot in saja masuk kan. Yang ini kita kena tambah 1 biji lagi. Okey, tu Okey, tak apa cikgu, kita biar buka cikgu, saya ambil kita yang biar ni. buka. Okey. Saya alihkanlah, saya letakkan Okey. ni. Oh, berat juga yang ni. Okey, Penutup tak pun apa. dah berat dah kan? Penutup Okey. pun dah berat dah. Okey, Okey. kemudian agak ada soalan tak berkaitan dengan tower server ni? Saya punya murid-murid semua. Tak ada lah. Tak ada, dah semua faham lah. Semua bijak-bijak okey, cikgu. semua bijak-bijak semua. Okey. Okey, kita pergi kepada yang ke Cikgu ada soalan untuk mereka cikgu? sebab dia orang semua dah bijak, saya tak tanya dulu. Okey, tak apa. Kita balik tengok pula pada kepada yang kedua cikgu. yang kedua, tower server. Okey, ini yang tower server lah. Ya. Saya Yang tu tower server. Yang ni pula apa cikgu? ini tower server. Yang ini dipanggil mount rack. Mount rack. Okey. Kalau kita mount ni, kalau kata kita terjemah bahasa Melayu, kalau mountain jadi gunung kan. Kalau mount ni pasang sebenarnya, pasang, lekap kan, lekap. Yang itu saya rasa yang setahu saya lah kan. Okey. Jadi dia pasang. Jadi benda ni kalau saya angkat sikit, jadi dia pun sama juga up macam ni. Dia boleh angkat, tak ada masalah. Lagi ringan lah kalau Lagi ringan. berbanding dengan yang ni. Dan dia function pun sama. Contohnya kita ada kat depan ni, Ya. dia ada hard disk dia pun kita boleh buka ni. Okey. Boleh buka cikgu? Boleh. Macam tu je cikgu? Macam tu je kita boleh. Boleh saya pegang cikgu? Boleh. Okey. Boleh. Kita tunjukkan kat mereka yang ada kat rumah tu. Ini dia punya hard disk. Yes, ni Kalau hard disk bandingkan dia. hard disk yang ni dengan yang ada di dalam tu, dia rumit sikit lah cikgu. Kalau yang hard disk yang ni dia ada rumit sikit. Ya. Saya kena ada sikit depan sikit boleh Saya boleh buka depan sikit. Okey. Okey. Saya kena buka ni sikit. Oh, kena buka. Oh, okey. Alright. Dia besar lah. Okey. Nampak? Okey, saiz pun yang ni lagi besar berbanding dengan yang ni. Yes. Bila dia compact saja, harga dia mahal sikit lah. Yalah kan. Sekarang ni kalau kata rumah lagi besar lagi mahal, tapi kalau alatan macam komponen komputer ni lagi kecil lagi mahal. Okey. sebab dia lagi kompleks dia nak buat. Jadi kalau kita bandingkan di antara tower server dengan mount server. Mount rack. So perbezaan yang saya nampak tu salah satu daripadanya saiznya lebih kecil. Lebih kecil. Dan juga Mount rack. pemasangannya kurang rumit lah ataupun lagi senang berbanding dengan dan dia pun kalau kata contohnya power supply dia ni kecil lah. Okay, kita bandingkan power supply untuk mount. Macam 3 kali ganda saiznya. 3 ke sebab 4. tu dia berat. Jadi kegunaan function sama lah. Ya. Tapi yang ni lagi power lah. Lagi power. Lagi power. Ataupun punya kos yang lebih lah. Boleh tahan lagi lama lah. Lagi dia punya lama. charge dia. Dan dia heavy duty lah maksudnya. Dan ini banding yang ini dia untuk organisasi kecil lah macam kita cakap tadi. Okey. Ini kita dan server ni bagus dia, kita boleh buka-buka pasang. Ya. Boleh ganti-ganti. Boleh ganti nanti ya. Boleh ni sebab tapi server ni dia mesti 24 jam on. Maksudnya mesti tidak boleh kita tutup. Okey, sebab saya rasa kita ada soalan daripada salah satu daripada murid kami yang ada dalam talian ya. Saya rasa Muhaimin ke? Ada soalan ke? Cikgu, kalau rack mount server kurang-kurangnya anggaran maksimum berapa orang boleh pakai itu? Berapa orang? Okey, maksudnya dia bila mount rack server ni kita terpulang kepada organisasi tu. Ya. Maksudnya kalau contohnya organisasi ni tadi kalau yang ini dalam 100 orang untuk tapi organisasi yang satu server ni boleh cover untuk 300-400 orang. Kemudian kalau kata dia sebenarnya terpulang kepada manage macam mana pengurusan server tu. Ya. Dan siapa server admin dia. Server admin yang menguruskan. Tapi kalau kata mount rack server tu kelebihan dia boleh tambah-tambah lah. Kalau kata kita rasa kita tak cukup. Maksudnya organisasi kita besar, tak cukup nak satu server saja. Kita slot lagi masuk. Slot lagi masuk lagi. Tambah lagi. Sebab dia kecil kan cikgu? Betul. Okay. Kalau yang ini
kita tambah sebiji lagi. Yang ini kita slot in satu lagi server. Okey. Dan plug-plug dia semua tak perlu tukar sebab dia dah ada, memang rack tu dah siap dah. Macam tu. Baiklah, Okey, cikgu. Muhaimin, faham Muhaimin macam tu? Okey, terima kasih Muhaimin. Dan sebelum kita menemukan dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat sekali lagi dan kita kembali lagi ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Ya, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada adik-adik yang ada dalam talian dan juga yang ada di rumah untuk sentiasa mengikut SOP bagi menangani penularan COVID-19. Baiklah cikgu, kita teruskan penerokaan kita, cikgu. Okey. Tadi kita dah terang sikit tower server, mount rack server, blade server. Okey, kita nak terus perincikan sikit. Tadi kalau mount rack server tadi, apa dia punya kelebihan dia? Mount rack server lebih ringan, kemudian setiap rack dapat menempatkan beberapa server. Kemudian mudah untuk disusun secara berpusat. Okey, itu dia punya kelebihan. Kemudian kekurangan dia, agak-agak pelajar boleh dapat tak? Kalau saya tanya pelajar lah, saya kena tanya pelajar sikit lah. Apa ni kekurangan mount rack server tu? Siapa yang boleh jawab yang cepat, pantas? Okey. Irdina biasa yang pantas. Okey, jawab terus. Lebih mahal berbanding tower unit. Pandai. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Okey, sebenarnya ada satu lagi iaitu dia lebih mahal, kemudian dan dia juga perlukan penghawa dingin yang lebih lah sebab dia suhu dia kan lebih rendah kalau berbanding dengan yang betul. Tower server lah itu. Betul. Okey, kemudian yang seterusnya kita ada blade server. Blade server kita tunjuk gambar lah. Okey, tak apa cikgu, kita ada masa lagi. Kita dah tahu dah. Blade server ni dia masuk dalam casing tadi macam kita dah sebut sebelum ni. Dalam satu casing ada beberapa blade. Jadi nama dia pun blade server. Jadi dia tajam macam pisau jugalah. Kan, maksudnya dia nipis je. Kalau kita tapi dia tetap lengkap. Tetap dia lengkap, dia ada dia punya memory, dia punya power supply semua lengkap dalam. Sama macam ni. Cuma dia kecil lagi. Dia kecil macam ni ke cikgu? Kalau kita banding dia lebih kurang macam ni. Macam ni lah. Tapi yang ini ada semua peralatan ataupun perkakasan yang lengkap yang sama dengan ni. Wah. Jadi dia just masukkan dalam satu ni, kemudian jadi satu casing. Casing tu pula dia boleh susun. Jadi iaitu biasa dipakai oleh data center seperti yang macam ni lah. Seperti yang macam ni kan. Okey, ni data center seperti macam ni. Jadi dia akan gunakan yang macam tadi. Itu dia. Yang ni lah blade server. Yang ini blade server juga. Ni biasa yang tempat kawasan-kawasan yang besar yang digunakan lah. Okey. Jadi itu, tapi dia bila ada kelebihan dia apa? Dapat menempatkan jumlah server yang banyak. Sebab dia kecil dan dia boleh letak banyak server. Maksudnya pelbagai, sebab tu dia boleh simpan satu dunia punya data. Ya ke? Maksudnya FB kita ada berapa bilion kot pengguna FB. Ya, banyak. Kan, IG dan sebagainya. Jadi data-data tu besar. Kalau kata kita gambar kita berapa puluh keping kita upload. Kan, kalau kita guna kita punya hard disk memang penuh dah. Handphone berapa kali? Sekarang ni dulu handphone kita punya handphone Sean berapa dia punya hard disk? Dulu dulu hard disk dia tak banyak, tak boleh ambil gambar lagi tu. Tapi yang sekarang dia adalah 128 GB. Jadi itu pun cepat penuh kan? Jadi cepat kita upload. Okey, jadi dia perlukan jadi perlukan blade server ni dia boleh simpan banyak. So kalau kita sebut ni server dia berbanding dengan hard disk tu dia macam hard disk besar. Betul. Lah. Betul. Okey. Cuma dia yang simpan lah, kita tak simpan. Okey. Sebenarnya tapi dia lebih mahal, dia konfigurasi dia lebih rumit. Okey, jadi kita dah habis untuk ni lah. Kita nak simpulkan ke kita punya pembelajaran ni? Mungkin kita boleh tanya dulu pelajar. Kita tanya soalan kepada murid-murid kita yang ada dalam talian ni, Cikgu. Ada apa-apa soalan cikgu nak tanya? Pelajar ada soalan nak tanya saya ke tak? Ada yang nak tanya kepada saya? Apa yang rasa perlukan tambahan ke? Kalau tak ada, saya terus simpulkanlah apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Cikgu, kita ada masa lagi, Cikgu. Mungkin kita boleh tanya pula murid-murid yang ada dalam talian ya, sama ada apa yang mereka telah pun belajar pada hari ini. Okey, kita mulakan. Kita ada 6 orang ke, Cikgu? Okey, betul. So kita akan tanya, kalau boleh janganlah jawab semua. Kita bagi peluang kepada yang lain untuk jawab. Kita juga tanya pada Hamizah kot, macam Hamizah macam senyap je kali ni. Kan. Duduk senyap, duduk relax macam tu. Okey, Hamizah bagi sikit apa yang awak dah faham tentang apa yang kita belajar hari ni. Tadi cakap faham kan? Sekarang kita tanya pula. Apa yang faham? Apa yang kau faham? Kasih kesimpulan sikit yang sedap didengar. Okey, Hamizah, okey. Terus jawab. Assalamualaikum. Apa yang saya
Okey, apa yang saya belajar hari ini adalah ada dua, fungsi server, fungsi dengan bentuk fizikal server. Okey. Pandai. Okey. Okey, terima kasih Boleh. Hamiza. Seterusnya siapa nak jawab? Siapa Sementara lagi yang ada boleh ni? yang boleh dijawab. Boleh tambah-tambah lagi yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni daripada sebab sekarang ni kalau saya tambah sikit untuk ya. Sean ni. Ya. Guru saya yang dalam bidang komputer ni saya panggil sebagai tuan guru Google. Tuan Jadi apa banyak maklumat sebenarnya sebab kalau komputer ni kalau kita belajar agama, kita belajar Quran memang tak boleh tuan guru Google ni susah sikit. Tapi kalau komputer dan sebagainya memang saya punya rujukan ialah Google lah. Kan, untuk Sebab saya juga kita kadang-kadang kita nak buat installation, tiba-tiba touchpad tak boleh detect dan sebagainya, memang kita Google lah. Kalau pelajar ada maklumat-maklumat yang telah di Google, maksudnya ada tambahan-tambahan nak kongsi bersama dengan kita pada hari ini, boleh je. Tambah je apa nak cakap. Okey. Siapa yang rasa-rasa boleh lagi nak bagi kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini? Tadi ada seorang yang jawab tadi, yang angkat tangan, angkat yang tangan nak tadi. jawab. Siapa tu tadi? Tambahan. Okey. Okey. Faiz. Okey Faiz. Bukan Faiz, cikgu. Oh, bukan Faiz. Hakim. Hakim. Sorry, minta Hakim. maaf. Okey Hakim nak jawab Okey Hakim, sila Hakim. Apa yang kita belajar hari ini ialah tentang server yang bersesuaian untuk digunakan bagi beberapa organisasi. Contohnya kalau yang kecil-kecil organisasi dia kena pakai tower server. Kalau sederhana besar pakai mount rack server gitu. Okey, pandai. Okey, so tadi Hamiza dah jawab, Hakim dah jawab. Kita ada lagi 4 pelajar yang masih belum jawab. Sekarang kita uji pula kefahaman anda semua daripada penerokan kita. Okey, kita pergi pula kepada Syamira. Hai Syamira. Apa yang anda telah belajar selain daripada apa yang rakan-rakan anda pun telah jawab, selain daripada itu? Kos untuk beli server tu berbeza lah. Contoh macam tower unit tu lagi murah daripada rack mount. Okey, perbezaan lah, maknanya perbezaan di antara server-server tersebut. Okey, terima kasih Syamira. Dan seterusnya siapa lagi? Kita ada lagi 3 pelajar, 3 murid ke? Muhaimin. Kalau ya, cikgu. Muhaimin nak cakap ke? Okey. Boleh je apa saja yang anda rasa nak cakap, boleh cakap. Seperti yang Ustaz cakap tadi, seperti yang cikgu cakap tadi, mount rack server mempunyai unit-unit tersendiri. Dan satu unit mempunyai 1.75 inci bersamaan dengan 44.5 mm. Pandai. Dan mount rack server mempunyai banyak unit-unit yang berbeza untuk company yang berbeza juga. Yang besar dia. Pandai. Okey, terima kasih Muhaimin. Baiklah cikgu, saya rasa semua murid dah memberi kesimpulan mereka. Apa kata pula cikgu berikan kesimpulan cikgu untuk penerokan kita? Jadi sekarang ni apa yang telah kita belajar pada hari ini, iaitu yang pertama, setiap organisasi perlu mempunyai server masing-masing. Untuk kita manage ataupun uruskan kita punya pekerja dan sebagainya, kita punya staff dan sebagainya. Yang kedua, server dapat kita bahagikan kepada dua berdasarkan apa yang jenis dia, berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuk fizikal. Kemudian yang ketiga, contohnya server berdasarkan fungsi kita ada 5. Iaitu pertama, kita ada database server, kita ada file server, kita ada mail server, kita ada print server dan kita ada web server. Kemudian server berdasarkan kita punya form factor dia, bentuk fizikal dia. Jadi kita ada kita ada tower server, kita ada mount rack server, kita ada blade server. Okey, jadi itu yang kelima lah. Jadi kalau kata yang paling penting sekali, seperti yang telah kita tahu, kita dah pesan banyak-banyak pada kita punya murid-murid semua, minta berhati-hati apabila memuat naik suatu perkara di dalam media sosial, kerana apa yang kita buat naik itu dia akan hampir boleh dikatakan dia akan kekal selama-lamanya. Kalau kata tak ada orang, sebab kita tak tahu dia akan pergi ke mana, dan sebab dia boleh dikatakan hampir kita upload je, hampir mustahil untuk ditarik balik. Kerana kita upload, kita muat naik, dia akan pergi kepada macam saya tunjuk tadi, dia akan pergi kepada server Facebook, dia akan pergi kepada server Instagram, dan server tu bukan kawalan kita. Itulah dia. Jadi kena hati-hati apa yang kita muat naik, kerana dia akan kekal di situ. Dan itu belum lagi cerita ada orang
orang dah print screen. Kita upload gambar, orang ambil save gambar kita. Jadi kalau tidak ada keperluan untuk kita memuat naik dan sebagainya, tidak perlu. Lebih-lebih gambar-gambar yang private ataupun gambar-gambar peribadi kita. Mohon jangan kita upload. Itulah dia kepentingan untuk sentiasa berhati-hati apabila kita muat naik gambar ke sosial media ya Go. Dan selain daripada itu, kenapa kita ada pengajaran kita ataupun penerakan kita supaya kita faham bahawa gambar walaupun kita dah delete daripada handphone kami ataupun telefon bimbit kami, masih akan kekal di server. Dan server tu nampak macam ni lah. Inilah server dia, server tower server. Yang ini mount rack server. Mount rack server dan blade server. Dan semua tu server tu kita tak nampak, bukan berada di. Kalau kata kita upload, kita kata pergi ke internet tadi masa mula-mula kita cakap. Dia akan pergi ke cloud dan sebagainya. Okay, cloud tu semua berada di server. Berada di hard disk juga, berada di memori yang disimpan. Ya, betul. Pastikan kepada mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian untuk sentiasa berhati-hati apabila bukan saja ambil gambar tapi juga apabila anda muat naik ke social media, sama ada mana-manalah siapa-siapa kan, kenalah sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati. Baiklah cikgu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana atas perkongsian ilmu cikgu bersama dengan kami dan juga kepada murid-murid kami yang ada dalam talian ya. Adanya Muhaimin, Nur Hamiza, Hakim, Syamira, Irdina dan juga Faiz. Terima kasih. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, terima kasih kerana menonton dan juga bersama kami menerokai subjek kita pada hari ini. Dan jangan lupa ya, setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari, di situlah anda boleh menonton